Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Apa kabar semua hari ini? Semua sehat? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat belaka. Baiklah, hari ini topik pembelajaran kita ialah penyahutanan. Jadi apakah maksud penyahutanan? Penyahutanan ialah penghapusan hutan secara besar-besaran. Murid-murid, penyahutanan ini memberikan banyak kesan yang negatif kepada manusia dan alam sekitar. Apakah faktor kepada penyahutanan ini? Marilah kita sama-sama saksikan video ini.
kita pergi KL yang hari tu, Oh, hari tu. banyak best kan? Pergi Best. KL macam. Kita pergi Times Square. Ya, beli baju, lepas tu jalan-jalan guna kereta api LCC. Best kan banyak kemudahan. Bangunan pun tinggi-tinggi. Oh, bestnya tengok KLCC, cantiknya. Letih lah kaki saya hari tu jalan pergi KL. Boy, korang dua pergi KL Ya. Ya. Ajak aku pun. Payahlah. So korang tengoklah banyak bangunan tinggi-tinggi kat sana tu. Banyak. Kita orang sempat pergi yang apa tu? Bangunan berkembang. Bangunan berkembang. Untung sangatlah pergi bangunan berkembang. Tapi korang berdua ni tahu tak? Ya. Apa? Tahu apanya? Inilah budak-budak zaman sekarang ni. Yang pembangunan yang berjalan dengan pesat sekarang ni memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Tahu tak Kenapa apa yang pula perlu perlu dikorbankan? Tak tahu. Hutan. Oh, ya ke? Hai, bunyi macam peli je. Kami memang Hutan. tak tahu. Tahu tak apa kepentingan hutan ni sebenarnya? Cerita lah. Boleh Sedikit kongsi. dia tahu. Budak-budak zaman sekarang ni, hutan ni merupakan salah satu habitat flora dan fauna. Flora dan fauna tahu tak? Tahu. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Contohlah kan dekat hutan. Belakang rumah saya ada hutan. Contohlah dekat hutan tu ada monyet-monyet, ada tupai-tupai. Tapi apabila pembangunan berlaku, semua pokok ditebang, monyet-monyet, tupai-tupai tu nak bergayut dekat pokok yang mana? Pupuslah dia orang kan. Rambutan kan ada. Pokok Tak, rambutan dia tu orang kalau tu ditebang pupus pun lah, tak ada baju. juga, Nomi. Pokok bunga? Pokok bunga tak dapat, kecil. Sebab itulah hutan ni penting sangat untuk flora dan fauna. Hutan ni juga membekalkan makanan, membekalkan oksigen. Bukan saja untuk flora dan fauna, tapi kita sebagai manusia juga memerlukan oksigen untuk bernafas. Betul tak? Jadi sekarang ni kita menghirup oksigen lah. Ya, Nomi, sekarang ni kita menghirup oksigen yang dibekalkan oleh tumbuh-tumbuhan, yang diperlukan oleh semua haiwan, manusia, termasuk tumbuhan sendiri pun memerlukan oksigen. Faham tak? Itu salah satu kesan penyahutanan. Nah, budak Gio, apa lagi yang kamu tahu pasal perhutanan ni? Panas tak sekarang ni? Panas. Berapa kali panas. dah mandi ni kan? Inilah salah satu kesan penyahutanan, iaitu pemanasan global. Tahu ke tak? Tak tahu. Tak jawab. Tahu tak jawab. Sekarang ni bangunan dibina berdekatan. Contohnya rumah ni dibina berdekatan dan menggunakan bahan konkrit. Bahan konkrit ni menyerap haba. Lepas tu kalau awak duduk kalau kita lah duduk dalam rumah, haba tu terperangkap. Jadi kita akan rasa panas. Dia macam kesan rumah hijau juga. Sebab matahari dia sebab apabila penyahutanan berlaku kan tak ada pokok untuk menyerapkan. Jadi tu kita rasa panas sekarang ni. Tengok mandi dah 10 kali dah hari ni. Baju tak tahulah berapa kali tukar kan. Tahu tak? Yang satu lagi, berita terbaru yang saya terbaca hari tu kan Umi, yang berkenaan dengan catuan air di Selangor. Selalu je buat catuan air. Adakah itu adalah satu sebab impak terhadap penyahutanan yang kamu sebutkan? Kalau ikutkan laporan berita, ianya memang disebabkan pemanasan global, iaitu di mana empangan Dia makin mengalami kekurangan air. Sebab tu negeri Selangor mengamalkan catuan air. Sebenarnya memang memang merupakan salah satu sebab penyahutanan lah, sebab hutan kita ni sebenarnya adalah satu kawasan yang boleh dikatakan untuk menadah air. Hutan sebab kalau hujan contohlah kalau kita hujan kita tak ada air dengan air berdi. Tapi kalau di hutan air hujan tu akan masuk ke dalam tanah. Lepas tu di mana dalam tanah tu macam ada satu tempat Macam air terjun lah. lebih kurang macam tu lah. Jadi dia akan diserap ke dalam air tanah. Itu merupakan macam hutan ni, bila kita tak ada air, kita boleh ambil air dalam hutan tu, air dalam tanah tu. Lepas kita proses semua, dia akan jadi air bersih. Jadi sekarang ni kan pembangunan semakin pesat. Lepas tu kita tiada tangkungan air di bawah tanah. Jadi itulah merupakan salah satu masalah kenapa kita mendapat bekalan air yang kurang. Kira
kiranya kalau orang macam buat pembalakan tuh, jadi pembalakan tuh mungkin dia suruh hakisan tanah kan, Ya. jadi makan sadaqahkan air kita semakin. Baik Nawi bijaknya. Akibat pembalakan tu jugalah kita mengalami hakisan tanah di mana di mana pokok macam bukit kan, dia akan diteres untuk membuat pembangunan tu, membina bangunan tu, bina KLCC semua tu. Jadi dia akan mengakibatkan hakisan tanah. Kalau hari hujan lebat, hakisan tanah tu dia akan macam mana ini bukit. Ini bukit kan, dia macam bila hujan turun dia akan longsoran tanah. Lepas tu dia macam dia boleh jadi tanah runtuh semua tu. So dia akan macam mewujudkan satu nak kata bencana alam, lebih kurang macam tu lah. Jadi itulah kesan-kesan penyahutanan ni terhadap kita sebenarnya, bukan terhadap manusia je lah, terhadap hidupan di sekeliling. Ni, saya nak tanya ni, pembangunan ni kan penting. Kalau tak membangun, macam mana negara kita nak maju? Jadi kita kena korbankan sikit hutan tu untuk kita membangun. Ya, memang betul. Sebab sekarang ni pun negara kita bersaing untuk mendapatkan title negara maju. Jadi boleh sebenarnya, tetapi hendaklah dengan kadar yang apa orang cakap berhemah lah. Berhemah tak Macam pembangunan terancang lah. pembangunan terancang Nami. Betul. Tak semestinya kita tengok hutan besar, okey kita cakap lah nak buat KLCC yang kedua. Kita tebang semua hutan tu, kita tak KLCC kedua. kita tebang semua hutan tu, tapi kita tak pantau dulu. Kita tak kita tak check dulu sesuai ke tidak. Jadi kita kena melakukan satu pelan pembangunan yang strategik, supaya ekosistem kita seimbang. Macam itulah. Macam yang kerajaan pernah buat tu, kempen penghijauan bumi, green apa tu? Yang penghijauan bumi. Go Green. Go Green. Tu. Betul lah tu, kempen Go Green ni di mana kita menanam pokok bunga, menanam semua pokok-pokok yang dah ditebang tu kan. Kiranya macam pokok dah tebang, kita tak tanam. Jadi pokok tu macam hilang macam tu je lah. Jadi dia macam rugi. So bila kita tanam balik, kita akan macam menggantikan yang telah ditebang tu. Dan lagi satu, kalau pokok tu tak cukup matang, lebih baik kita tak payah tebang. Tunggu dia matang dulu. Tunggu So dia itu pokok akan tu macam matang. so itu akan membazir dan macam menjejaskan lah alam sekitar kita. Macam itulah. Macam kiranya kerajaan Ada bunga. perlu melakukan satu undang-undang yang ketat lah. Sebab kalau macam ni kan, kalau orang yang tak bertanggungjawab, macam mana pokok yang belum matang lagi tu dia orang tebang. Kira pembalakan haram tu. Itulah kerajaan memang kerajaan ada mengadakan kempen, memasukkan pelbagai akta dan undang-undang bagi mencegah segala yang berkaitan dengan penyahutanan, tetapi tetap wujud pihak yang bertanggungjawab yang tidak mahu mematuhi seruan kerajaan. Jadi itulah masalah rakyat kita sekarang ni. Rakyat macam belum sedar lagi mementingkan keuntungan. Mereka hanya mementingkan keuntungan, tetapi mereka tidak peduli tentang kesannya nanti. Ialah sekarang ni kan memanglah kita bangga, kita gembira sebab kita ada bangunan yang tinggi, ada shopping mall banyak-banyak, tapi kesannya nanti di kemudian hari diorang tak tahu. Contohnya sekarang ni pun kita dah boleh merasai kesannya. Kita panas, kadang-kadang dalam 1 minggu 2 minggu kita tak ada hujan. Selalu macam cuaca ni pun dia tidak menentu. Tidak menentu. Kita pun sakit kadang-kadang. Macam yang terjadi pada tahun 1997, di mana masa tu semua sekolah ditutup disebabkan kebakaran di negara jiran kita, kebakaran hutan di Kalimantan. Kenapa kebakaran itu melibatkan kita pula? Sebabnya Kan berdekatan. Indonesia dengan Malaysia ni tak jauh pun, Indonesia dengan Sarawak pun tak jauh juga. Jadi sebab kebakaran hutan tu secara besar-besaran, jadi masa tu
sekolah-sekolah yang di negeri Sarawak terutamanya memang terkena tempias yang paling teruk lah, sehingga mereka diberi cuti selama seminggu. Sebabkan jerbu Jerbu. Jerbu. Jadi kerajaan isytiharkan darurat pada masa tu. Jadi budak-budak sekolah masa tu dia tidak tak sekolah lah, cuti. Cuti darurat. Jadi kiranya penyehutanan ni memang agak membimbangkan lah sekarang ni. Memberi kesan yang buruk lah. Ya, memang kesan yang buruk. Penyehutanan tak ada kesan yang baik. Kesan yang baik hanyalah untuk ialah kita penyehutanan, kita dapat bangunan tinggi, kesenangan. Tapi kesan yang paling serius ialah terhadap alam sekitar kita. Yang satu lagi saya mau tanya. Kan negara kita ni sebagai salah satu negara yang pengeluar minyak sawit dunia yang terutama lah. Macam saya tengok kan rata-rata kalau kita jalan tu banyak sawit-sawit. Adakah sawit tu, penanaman sawit secara besar-besaran tu akan mempengaruhi suasana persekitaran hutan semua tu? Ya, walaupun kalau kita tengok pokok sawit ni ialah pokok kan. Tapi pokok sawit ni sebenarnya dia digunakan untuk Kepentingan untuk keuntungan. Kita tanam pokok sawit, hasilnya nanti tetap juga untuk keuntungan. Jadi melalui sebelum kita tanam pokok sawit tu pun ianya merupakan sebuah hutan. Kita tebang pokok, kita tanam pokok sawit. Sebenarnya tak ada beza pun. Pokok sawit kita tanam tu pun tidak mampu menandingi pokok-pokok yang sebelum dia tu. Lagipun kalau macam pokok kelapa tu dah pokok kelapa. Pokok sawit lah. Sawit lah. Kan kalau dah besar kan orang juga perlu potong untuk tanaman semula tu juga menyebabkan macam semua pokok tumbang lah, macam tak ada lagi. Ya, lebih kurang begitulah Nomi. Satulah kita sebagai mahasiswa penghuni bumi. Taklah. Jadi kita kena pandai urus lah ni. Kita kenalah pandai urus. Janganlah kita macam ada bangunan tinggi sambil kita bangga. Tak, kita jangan bangga sangat pun, sebab semua yang dibuat tu mengorbankan hutan kita. Macam itulah. Jadi kita juga perlu Panas ni. Global ni. Ni dah mandi kali ke-11 lepas ni. yalah. Itulah. Okay. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale, que la cosa está arriba. Ayah, mau bawa aku kemana? Lihat saja nanti nak, kamu juga akan mengetahuinya sendiri. Ayah, lihat di sana ya, ada tupai. Lucu sekali tupai itu ya. Bersyukurlah nak. Kelak, ketika kamu sudah beranjak dewasa, mungkin kamu tak akan bisa melihat pemandangan seperti ini lagi. Ayah, kita ke bawah pohon besar itu yuk. Kelihatannya sangat teduh di sana. Ayo ya. Ayah, di sana ada bebek. Senang sekali kelihatannya ya.
Mereka sedang tertawa. Wah, subhanallah ya. Indah sekali pemandangan di sana. Baiklah murid-murid sekalian, sebentar tadi kita telah menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan penyahutanan. Kita sudah mengetahui apa itu faktor-faktor yang menyebabkan penyahutanan dan kesan negatif yang penyahutanan bawa kepada manusia dan alam sekitar. Berdasarkan kesan-kesan negatif yang kita semua saksikan sebentar tadi, yaitu pemanasan global, pencemaran sungai dan sebagainya, kita haruslah mempunyai kesedaran bahawa kita tidak boleh melakukan penyahutanan dengan sewenang-wenangnya, kerana hutan mempunyai fungsi dan hutan mempunyai kepentingan kepada kita, sama ada kepada manusia ataupun kepada haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Bersama-samalah kita menyayangi hutan kita. Baiklah murid-murid, sampai sini saja topik pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.